topik ke-21 yang bertajuk wudhu dan syarat kesempurnaannya. Jadi kita terus lihat kepada di hadapan ini, apakah maksud wudhu. Jadi boleh bacakan sama-sama dengan saya. Maksud wudhu dari segi bahasa adalah bersih, elok dan bersih. Dia bersih, elok dan bersih. Kenapa dia ulang bersih sampai 2 kali itu? Bersih, elok dan berseri. Maaf. Bersih, elok dan berseri. Yang kedua, dari segi istilah, membawa maksud kepada membersihkan anggota tertentu beserta niat. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa, bersih, elok dan berseri ini membawa maksud wuduk itu sendiri. Kenapa kita mesti berwuduk? Adalah kerana kita sendiri inilah antara titik permulaan dalam sehari-hari kita lah. Yang pertama, kita ambil wuduk, mesti apa? Sebelum kita menghadap Allah tu, mesti kita dalam keadaan yang bersih dan berseri, supaya kita beradab untuk menemui pencipta kita. Seterusnya, istilah membawa maksud pada membersihkan anggota tertentu besertanya. Ini pertama ini paling penting lah. Walaupun di hujung ayat, tetapi niat ini adalah salah satu perkara yang paling penting untuk dalam sehari-hari kita. Mestilah dimulakan dengan niat. Jadi kalau niat ini tidak ada, tidak terjadinya wudhu ini. Kemudian kita terus kepada hukum wudhu. Jadi para pelajar boleh semua lihat di hadapan. Kalau kita tengok di sini, hukum wudhu ada 2 saja. Ada 2 saja hukum wudhu. Yang pertama, wajib. Wajib ni apa? Wajib ni mesti benda ni wajib untuk dibuat. Kalau dia ditinggalkan, perkara ibadah kita tu dia tak jadilah, dia terbatal ataupun rosak. Jadi kita tengok ketika mana kita wajib untuk berwuduk. Yang pertama adalah ketika kita menunaikan solat. Jadi sebelum menunaikan solat, mesti wajib kita ada wuduk. Dan pada waktu kita pergi membuat tawaf suatu haji atau umrah lah, sebelum melakukan tawaf tu wajib untuk kita ada wuduk terlebih dahulu. Yang kedua, waktu bila kita wajib untuk berwuduk? Waktu ketika membawa mushaf, ketika memegang atau membawa mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran, kenapa dia sebut mushaf? Mushaf ni maksudnya sekitab Al-Quran yang sempurna lah, daripada Al-Fatihah tu sehingga saya cakap 30 juzuk tu, mushaf Al-Quran, sekitab Al-Quran tu. Itu yang dimaksudkan dengan mushaf Al-Quran. Jadi wajib sebelum kita menggunakan Al-Quran tu, wajib kita ada wuduk. Yang kedua, hukum sunat. Sunat untuk mengambil wuduk ketika berhadas kecil. Yang kedua, ketika membawa Al-Quran. Yang seterusnya, ketika melakukan azan dan iqamah. Jadi ini antara hukum sunat untuk kita mengambil wuduk sebelum melakukan 3 perkara ini. Tapi walaupun hukumnya sunat, sangat pentinglah untuk kita ambil wuduk supaya kita berada dalam beradab. Contohlah kamu nak melakukan azan, nak bagi orang solat, tapi dalam masa yang sama, macam kita cakap tadi lah, wuduk ini sendiri maksudnya bersih, suci. Ketika sebelum kamu nak melakukan azan, kamu mesti pastikan diri kamu ni bersih terlebih dahulu. Itu macam saya cakap, walaupun perkara ini sunat, tetapi lebih elok untuk kamu menjaga supaya kamu ada wuduk sebelum melakukan ketiga-tiga perkara ini, supaya kamu beradab sebelum melakukan ketiga-tiga perkara ini. Okey, kita terus kepada yang seterusnya, dalil naqli. Ini yang akan kamu kena hafal lah untuk selepas ini. Dalil naqli wuduk. Kalau dalil naqli ini daripada surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Maksud daripada dalil ini adalah, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, maka basuhlah muka
tangan hingga ke siku serta sapulah kepalamu dan basuhlah kaki hingga ke kedua jari. Kalau dari sini ni dia dalam dalil ini dia menyebutkan 4 anggota yang wajib perlu dibasuh ketika berwudu. Jadi kita terus kepada rukun wudu. Macam saya cakap tadi, istilah tu ada perkataan niat, walaupun perkataan niatnya berada di tempat yang terakhir, tetapi niat itu sendiri adalah perkara yang paling utama untuk kita lakukan sebelum kita melakukan sesuatu. Wajib dalam ibadat Islam ni, niat ini antara rukun yang wajib lah. Contoh yang pertama adalah rukun wudu yang pertama, niat berwudu ketika membasuh muka. Dia niatkan tu, niat ni waktunya bila? Waktu berwudu ketika membasuh muka. Waktu basuh muka tu, waktu itulah niat. Nawaitu wudu'alillah ta'ala, ataupun sehati aku berwudu kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka ni macam mana? Wajib membasuh semua bulu yang berada dalam had muka. Bulu macam mana? Contoh macam kita lelaki ni ada misai, ada janggut ni, wajib untuk basuh kan, sapu semua ni. Tetapi cara basuhannya dalam satu basuhan lah. Jangan terangkat tangan. Bila kamu terangkat tangan, boleh rosak sapuan kamu pada waktu tu. Basuh berapa kali? Basuh sebanyak 3 kali. Seterusnya, membasuh 2 tangan hingga ke siku, sama juga. Afdalnya dia dimulai dengan tangan kanan hingga ke siku, batu pusing. Jangan tangan yang paling penting, tangan tu jangan terangkat lah masa sapu. Dan 3 kali pada kanan, sapu pula pada bahagian tangan kiri. Seterusnya, menyapu kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Bagi Imam Syafi'i, dia kata menyapu kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut, tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak basuh semua kepala tu tak ada masalah. Tapi kalau lah kamu basuh semua kepala, tiba kawan kamu basuh 3 helai rambut sekurang-kurangnya, jangan kamu salahkan kawan kamu lah. Sebab benda tu tak ada masalah walaupun sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Seterusnya, membasuh kaki hingga ke buku lali. Jadi basuh kaki tu daripada hujung jari kaki tu sampailah ke buku lali, sama juga. Jangan sampai terangkat tangan kamu supaya wudu itu tidak rosak, dan basuhnya sebanyak 3 kali. Biar kalau kita tengok daripada sini, ada 4 anggota yang saya sebut tadi daripada dalil Al-Quran tadi. Basuh muka yang pertama, yang kedua basuh tangan hingga ke siku, yang ketiga basuh kepala, dan yang keempat adalah basuh kaki. Ini yang anggota wajib lah. Dan yang terakhir adalah tertib, baik mengikut urutan. Tertib baik mengikut urutan. Maksudnya tertib ni mengikut satu persatu lah. Tak boleh lompat. Jangan kamu basuh kedua tangan dulu baru basuh muka. Tak boleh nak basuh kepala dulu baru basuh muka. Tak boleh. Mesti tertib ikut urutan. Barulah kamu punya wudu itu terlaksana lah. Okey, seterusnya kita tengok sunat wudu. Tadi kita dah tengok wajib. Ni rukun ni maksudnya rukun, perkara yang wajib lah kita lakukan dalam wudu. Seterusnya sunat wudu. Apa yang sunat wudu? Yang pertama, baca basmalah. Baca basmalah ni apa? Waktu kita nak mula awal tadi lah, waktu permulaan nak basuh wudu kita tu, kita baca basmalah. Itu perkara sunat. Seterusnya, membasuh 2 tangan hingga pergelangan tangan. Jadi macam yang selalu kita buat, kita bismillahirrahmanirrahim, kita basuh tangan kita dulu. Itu antara perkara sunat dalam berwudu. Seterusnya, berkumur-kumur. Berkumur-kumur ni pun adalah perkara sunat dalam wudu. Seterusnya, memasukkan air dan menyedutnya ke dalam hidung. Itu kita panggil istinsyaq. Kita masukkan air, kita sedut dalam hidung, lepas tu kita hembus balik lah. Jangan kita telan pula, takut rasa masin-masin. Seterusnya, mengeluar. Ni yang tadi kita dah masukkan air, lepas tu kita keluarkan air daripada hidung. Itu kita panggil istinsar. Tadi istinsyaq yang kedua adalah istinsar, maksudnya kita keluarkan. Itu pun perkara yang sunat lah. Tapi biasanya bila orang dah sedut air melalui hidung tu, biasa orang akan keluarkan, tak ada nak masuk lah. Okey, seterusnya, menyapu kedua-dua telinga. Kita basuh kedua-dua telinga. Ini juga adalah merupakan perkara sunat dalam wudu. Dan yang terakhir adalah membaca doa. Kita dah habis berwudu, kita baca doa. Okey, kalau tadi kita dah tengok dari segi apa perkara sunat dalam berwudu, sekarang kita tengok pula perkara-perkara
makruh ketika berwuduk. Jadi kita tengok satu persatu lah supaya kita dapat jaga kita punya wuduk tu dalam keadaan yang sempurna lah. Kalau tak sempurna pun cakap paling kurang pun kita dapat jaga kita punya wuduk tu dalam keadaan yang baik, supaya wuduk kita tu tak jadi rosak. Okay, yang pertama, perkara-perkara makruh ketika berwuduk, yang pertama adalah menggunakan air secara berlebih-lebihan. Jadi kita nak jaga. Sebab kan kalau kita tengok pada negara Arab, kebanyakannya mereka membasuh anggota mereka sebanyak satu kali sahaja. Sebab ada mazhab mengatakan bahawa satu kali basuhan tu adalah hukumnya sah. Yang 2 dan 3 tu sunat lah. Jadi kebanyakan mereka hanya basuh satu kali basuhan saja. Sebab apa? Sebab kebanyakan negara-negara Arab ni adalah negara-negara yang ada masalah musim kemarau lah, kemarau yang berpanjangan dan sebagainya. Jadi sebabkan itulah pentingnya penjimatan air. Jadi macam kita Malaysia ni, kita tak ada masalah air, jadi kita mesti melakukan penjimatan juga. Mesti ambil, orang Sabah cakap ambil syukur-syukur je lah. Basuh tangan, air dalam keadaan yang seimbang lah, supaya tidak berlakunya macam berlebih-lebihan. Apabila berlebih-lebihan, ini ada hukum makruh ni. Kita tak nak perkara itu terjadi lah. Sebab bila berlebihan ni maksudnya kita membawa kepada pembaziran yang adalah syaitan. Yang seterusnya, membasuh atau menyapu melebihi 3 kali. Ini pun boleh berlaku pembaziran kepada air. Kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata basuh 3 kali saja. Jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan cakap tak yakinlah rata ni air tak rata ke kulit, kita sapu 4, 5, 6, 7. Jangan. Cukup hanya sekadar 3 kali. Lepas tu kamu yakin tawakal saja. Seterusnya, berkumur-kumur dan beristinja secara berlebih-lebihan. Seterusnya, mendahulukan anggota kiri ketika membasuh tangan. Ini pun janganlah. Kita dah biasakan diri. Kita orang Islam daripada kecil kita dah biasakan diri kanan terlebih dahulu. Walaupun kita seorang yang kidal, mesti kita kanan terlebih dahulu. Kita tak nak buat perkara-perkara makruh ni pun kalau boleh kita tinggalkan lah. Jangan sampai terjadi. Seterusnya, menampar air ke muka ketika membasuh muka, mengelak anggota wuduk, mengelak anggota wuduk selepas berwuduk. Kita tengok dulu kat sini, menampar air ke muka ketika basuh muka kan. Bila basuh muka tu, air pada tangan kita basuh, terus basuh, kita lap pada permukaan muka, lap hingga habis. Mesti habis satu muka. Kalau muka tu besar-besar, kalau muka macam saya, muka kecil ni, 2-3 kali pusing habis tu. Tapi ada orang yang ambil air tu dia tampar saja ke mukanya tu. Itu yang dikatakan antara perkara makruh ketika berwuduk. Bila tampar air ke muka, akan ada kulit yang tidak terkena air. Itu yang akan jadi masalah lah, sebabkan itu hukumnya makruh. Seterusnya, mengelak anggota wuduk. Jadi bila kita dah ambil wuduk ni, kita biarkan saja wuduk kita tu kering. Kita biarkan wuduk kita tu kering dengan sendirinya, tak perlu nak dilap-lap. Itu sebab bila kita lap, dia akan jatuh kepada perkara-perkara makruh. Okey, kita terus kepada perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk. Kalau tadi kita tengok pada makruh, sekarang kita tengok pada perkara yang boleh membatalkan wuduk. Tengok yang pertama, wuduk boleh terbatal apabila keluar sesuatu daripada kubur ataupun dubur. Biasanya terkeluar ni najis lah. Najis kita, sebenarnya najis tu najis kecil ataupun najis besar. Apabila kita terkeluar, contoh kita selain daripada najis, buang angin pun boleh terbatalnya wuduk kita. Seterusnya, tidur dengan cara tidak tetap punggung ke lantai. Kalau dari segi bahasa lain, waktu kita tidur ataupun kita duduk tu, mestilah papan punggung tu mesti rata ke lantai, supaya tidak ada satu ruang pun yang boleh macam biasa. Kalau tidur kita tak rata punggung ke lantai tu, biasanya angin tu boleh terkeluar lah. Mudah terkeluar. Itu antara salah satu waktu boleh terbatalnya wuduk kita. Seterusnya, hilang akal dengan sebab kita mabuk, gila atau sakit. Jadi hilang akal ni pun antara yang boleh membatalkan wuduk, pingsan ataupun dan sebagainya lah. Bila walaupun kita tu hanya sebentar, tetapi benda tu juga boleh membatalkan wuduk.
Seterusnya, bersentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan bukan mahram. Apabila bersentuhan kulit antara lelaki dengan perempuan, walaupun suami dan isteri, tetap akan terbatal wuduknya. Walaupun sebab dalam Imam Syafi'i, kalau boleh dia tak nak langsung datangnya boleh punca datangnya nafsu. Jadi bagi wuduk ni Imam Syafi'i ni dia agak tegas dalam keadaan wuduk. Walaupun suami isteri bersentuhan kulit ke kulit akan membatalkan wuduk. Seterusnya, itu suami isteri, lagi kan pula kalau tidak suami isteri lah. Seterusnya, menyentuh kemaluan manusia dengan tapak tangan atau perut jari. Menyentuh kemaluan manusia, kemaluan ni faham sendirilah apa dia. Dengan menyentuh dengan tapak tangan ataupun perut jari. Perut jari ni sinilah, bahagian-bahagian jari ni, maksudnya bahagian depan jari, bukan bahagian belakang lah. Dia lebih menerangkan kepada bahagian depan jari ni. Bila kamu menyentuh kemaluan dengan kawasan yang saya tunjukkan ni, maksudnya terbatallah wuduk kamu. Seterusnya, menyentuh lingkaran dubur dengan tapak tangan ataupun perut jari. Tadi kemaluan ni, dubur pula di bahagian belakang, kemaluan di depan, dubur di belakang. Apabila kamu menyentuh sama juga bahagian yang saya tunjuk ni, pada kamu semua ni, apabila kamu menyentuh pada bahagian yang saya tunjukkan ni, maka terbatallah juga wuduk kamu semua. Baca doa sebab wuduk itu juga adalah salah satu perkara sunat.